Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya telah kami berikan kepada kamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat dan lakukanlah ibadat korban, yakni dengan menyembelih binatang korban. Tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendapat rahmat, hidayah dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah akan berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan, juga kepada diri saya, mungkin sebagai satu peringatan berkaitan dengan beberapa perkara yang sunat kalau kita lakukan pada hari raya Idul Adha. Tuan-tuan dan puan, pertamanya kalau kita menyoroti beberapa panduan yang dinukil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat yang boleh kita lakukan pada hari raya Idul Adha ialah yang pertamanya kita mandi. Mandi sunat kerana hari raya. Mandi sunat hari raya Idul Adha ni juga merupakan satu sunnah, dan kalau kita buat kita boleh pahala. Kita boleh tanya diri kita sendirilah. Tak ada orang lah, jarang lah kalau orang bangun daripada tidur dia nak semaya, sekali semaya subuh dan sebagainya, bangun lagi tu ataupun tak mandi, tak apa, nak pergi kerja lagi kita mandi. Jadi ambillah kesempatan daripada kita basuh semata-mata basuh, daripada kita bersihkan diri kita semata-mata bersih, ambillah dia sebagai sunnah, iaitu dengan kita niat mandi tadi, mandi kerana raya, mandi sunat hari raya. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan, sunat juga pada hari raya ni kita bertakbir. Takbir ni sebenarnya ada dua jenis lah. Ada dua jenis. Mengikut ulama'nya ada dua jenis. Yang pertamanya kita panggil sebagai takbir mutlak. Takbir mutlak ni kita buat menjelang hari raya. Makna masuk saja fatrah raya. Kalau kita kata salat Aidil Raya Aidilfitri ni bermula dengan maghrib. Masuk saja maghrib hari terakhir Ramadan tadi tu dah dikira masuk bulan baru, masuk satu Syawal. Begitu juga dengan 10 Zulhijjah, hari 9 hari bulan tu masuk saja maghrib, habis saja masuk saja waktu maghrib, maka dia sudah dikira malam raya. Jadi sunatlah kita ni bertakbir, iaitu kita panggil dia sebagai takbir mutlak. Kita takbir sehinggalah sampai kepada semaya raya, tu kita panggil takbir mutlak. Jadi takbir kita yang kedua ni, hak kita boleh buat panjang lagi lah, takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni kita buat selepas semaya. Maknanya selepas semaya fardu ni kita bertakbir. Panjang masanya bagi solat bagi raya Idul Adha ni, kerana dia bermula pada hari 9 bulan. Kita buat selepas selepas subuh pada hari 9 Zulhijjah, pada hari wukuf di Arafah ni, sunat dah kita bertakbir. Maknanya lepas subuh tu kita start dah, sehinggalah hari tasyrik pada hari 13 hari bulan ni, dia akan berakhir pada waktu asar. Habis saja waktu asar, maka tak ada lagi sunnah takbir untuk hari raya. Tapi kalau kita nak ke takbir juga tak ada masalah. Cumanya tak nak niat sebagai takbir raya lah, dia jadi takbir biasa, zikir biasa, dan juga boleh pahala sepatula. Dan sunat juga pada hari raya ni kita berwangi-wangian. Tak pakai calik-calik biar bang sedap sikit dan sebagainya, tu juga sunnah. Tak ada orang ni bila keluar pada rumah dia pakai wangi-wangi, tapi duduk rumah ni jarang nak pakai. Tak. Sedangkan pada tahun ni kalau kita tengok, kita nak pergi ke masjid ni mungkin tak ada harapan lah. Kenapa? Kita dalam edah PPN, plan pemudahan negara ni, dia hanya membenarkan kalau bagi negeri Kelantan ni 4 orang saja boleh semaya raya di masjid, iaitu kalau di masjid-masjid ataupun masjid-masjid bandar, masjid mukim dan sebagainya, di kalangan Tok Imam tua, Tok Imam muda, Tok Siak, Tok Bila, 4 orang. Dan kalau di Balasah ni, pilihlah mana-mana di kalangan yang terkuasa tak lebih pada 4 orang. Kenapa? Kita masih lagi berada dalam situasi yang getir, situasi yang gawat, situasi yang mudah nak menular, COVID-19. Jadi Majlis Agama Islam dia menghakkan buat masalah ni.
Jadi tuan-tuan dan puan, janganlah kita rasa duka cita. Kenapa? Semaya raya ni selain daripada kita boleh buat di masjid, boleh juga kita lakukan di rumah masing-masing. Ya, sunnah sebenarnya untuk raya ni lah kita buat di tempat-tempat lapar. Mana kita buat padan sebagainya, panggil belakang pergi. Tak, hok boleh semaya pergi, hok tak boleh semaya pergi. Tak, kita buat di tempat lapar. Jadi oleh kerana tak boleh nak buat ikut sebagaimana yang sepatutnya kita buat, sebagaimana dianjurkan oleh syarak, maka kita buatlah di rumah masing-masing. Dan kita nak semaya raya di rumah masing-masing ni, janganlah kita letak ke sebagai benda yang kita nak terlalu sempurna. Siapa ko dak, kalau kita tengok hak tu lah, dalam semaya raya lepas-lepas pakak dak ambil gambar, tunjuk apa dia? Tunjuk gambar pergi batam mok lah, tunjuk gambar pergi apa dia lagi, pergi uh, nyapuh lah, pergi apa dia lagi, pergi macam-macam benda. Ada nak royaknya, bersungguhnya kita nak tunjuk ni nak khutbah ni. Sedangkan ikut kali ikut sebenar, tak pergi ke apa pun tak ada masalah. Itu sunat saja. Sunat kita pergi tukar masa khutbah. Dan kalau tak baca khutbah tak ada masalah, tidak mencacak kepo, tidak kata dia jadi tidak sah semaya raya. Dah, tambah-tambah lagi kalau kita buat sore-sore. Kita lah tu imam, kita lah tu makmum, maka mayalah, tak perlu kita nak baca khutbah pun. Jadi tuan-tuan dan puan, selain daripada itu juga sunat di pagi raya ni, kalau raya Aidil Adha ni sunat kita semaya dulu. Lepas pada semaya, kita ambil makanan, kita jamuh makanan. Dia terbalik. Kalau kita tengok dalam semaya raya Aidil Fitri ni, sunat kita makan dulu, lepas tu kita semaya raya. Dan yang lain juga sunat pada hari raya ni, kita menyembelih binatang korban hari raya Aidil Adha. Jadi jangan kita bimbang lah. Kenapa? Selain daripada hari raya pertama, kita panggil raya korban tadi, kita boleh buat dalam masa 4 hari. Hari raya kedua boleh buat, ketiga boleh buat, hari raya keempat pun boleh buat. Jadi 11, 12, 13 Zulhijjah ni dipanggil hari tasyrik, hari yang dibolehkan kita ni buat ibadat korban. Makna kalau habis siapa hari terakhir 13 hari bulan ni terbenam saja matahari ni, kalau kita sembelih juga tidak lagi dikira korban, tapi bolehlah kita sedekah-sedekah daging tu, boleh juga pahala bersedekah. Dan pada hari raya ni juga sunat kita ni bersedekah. Dan kita orang Melayu ni, tradisi kita ni memanglah kita sok-sok dah. Kadang-kadang kalau kita pergi masjid, pergi surau ni, masing-masing bawa juadah, bawa supaya kita masing-masing ni dapat merasai nikmat, dapat merasai orang panggil apa dia, buah tangan lah daripada saudara kita, daripada sahabat kita dan sebagainya. Dan yang paling hak comel dalam budaya kita ni lah amalan bagi duit raya. Jadi amalan bagi duit raya sebenarnya mengambil sunnah juga. Sunnah kita bersedekah. Jadi kita sedekahnya kepada kanak-kanak. Sama saja dah, tak kira lah beri ke kanak-kanak kau, beri kepada orang tidak kanak-kanak kau, nak bagi kepada remaja kau, hak tua bangka ke apa, tak ada masalah. Kita beri, kalau niat sedekahnya kita dapat pahala. Jadi yang lain juga tuan-tuan dan puan, sunat pada hari raya ni lah kita bermaaf-maafan. Jadi bermaaf-maafan ni jadi tradisi juga. Jadi lah ni kita nak ubah ke apa dia, biarlah kita membiasakan amalan agama, bukan tradisi kita selit-selit. Kita tak si ke teman-teman, kita menghidupkan adat. Kadang-kadang adat kita ni comel-comel dah, tapi tidak begitu sempurna. Kita salah air raya dak, salah maaf zahir batin sebagainya, kita salah cium tangan, cium tangan, cium pipi, puak dak. Tapi tak berapa sempurna juga kalau kita ada salah silap dengan orang, dak, kita tak royak salah kita. Ataupun kalau kita malu sangat nak royak, kita dak, sebutlah kalau ada gapo salah silap, terambil gapo minta halal. Tapi kalau tu hak kita minta tak ada kata mu ada ambil gapo hak aku, dia kena royak dak, dia nak halal ke mana kita tak royak. Tapi kalau dia kata tak apalah kalau ada, jadi kena royak. Yang paling penting kita nak royak, poin kita lah bermaaf-maafan. Itu adalah sunnah juga kita buat pada hari raya. Selain daripada tu tuan-tuan dan puan, antara amalan hak sunnah juga kita boleh buat pada hari raya ni lah, kalau kita boleh pergi masjid. Elah ni kadang-kadang kita tak nak pergi masjid, sunat kita pergi jalan lain, kelik jalan lain. Dan paling sunat juga kalau kita boleh pergi jalan kaki. Kenapa? Setiap ibadat yang kita buat, terutama sekali kita nak pergi ke masjid tadi, supaya setiap langkah kita tadi dikira sebagai ibadat. Makna langkah pertama, langkah kita kedua dikira tak, setiap langkah. Malah
kita pergi ke masjid tadi, niat nak pergi semaya raya tadi, kalau berlaku ke apa kita, sebenarnya kita dah boleh pahala jihad. Kenapa sesungguhnya kita nak pergi ke masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan beberapa apa ni perkara yang saya kongsikan tadi, marilah sama-sama kita buat supaya kita jangan ada buat alasan. Jangan kita selalu nak tuding jari ke orang. Apa kita tak boleh tak semaya raya kerana masjid tak boleh nak pergi. Apa tak semaya raya tak ada tukar khutbah. Apa tak semaya raya tak pandai nak baca khutbah. Jadi benda-benda lagu ni benda mesti kita rekod-rekod sendiri. Dekat Islam ajar kita ni mudah. Tak. Kalau kita nak semaya raya memanglah sunat ada surah-surah tertentu yang kita kena baca. Contoh macam surah Al-Wasyiyah lah, surah apa-apa tak ni nak hafal. Tak nak hafal mudah je. Kenapa? Kita belajar kan daripada kecil lagi, daripada tadika kita dah diajar rukun semaya ni ada 13. Sempurna kalau rukun tu. Nak baca ke apa dia? Fatihah dah wajib baca, tak baca tidak sah. Tapi tak kek lah, selain pada Fatihah tak nak baca. Tak, kalau kita ingat enak atau inah, baca lah enak atau inah, tak ada masalah. Cuma ingat tata caranya, lagu mana nak semaya raya. Tak, takbir berapa kali, takbir 7 kali, takbir 5 kali. Hak tu kita pakat-pakat semak lah, benda mudah. Allah ni masing-masing lagi mudah kita nak cari maklumat pecek-pecek saja dari tadi pun tubik lah panduan lagu mana kita nak semaya hari raya. Cuma paling pentingnya jangan kita buat alasan siapa benda kita tak nak buat. Tak letak alasan macam-macam. Kita ni sepatutnya kita cari jalan lagu mana nak buat, cari siapa boleh buat. Bukan letak reba lalas sekali buat tak nak lalu reba apa banyak. Kenapa dalam kaedah fiqh sebut mala yudriku kulluh la yutraku julluh. Mala yudriku kulluh la yutraku julluh. Mana-mana benda yang kita tak boleh nak buat semua, jangan kita tinggal semua. Dah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan pada hari ni, sebenarnya untuk peringatan diri saya juga, takut-takut saya ni terlupa. Ni pagi raya ni tak apa je dah ni kita nak bangun, mungkin kita nak mulakan dengan tahajud dan sebagainya. Lepas tu kita nak maya subuh, selepas subuh kita nak pergi ke masjid untuk kita nak maya raya. Hak bagi yang boleh pergi masjid, dan di rumah kita nak siap-siap semaya raya. Kenapa semaya raya Idul Adha ni sunat kita buat awal dah. Sunat awal berbanding dengan Idul Fitri ni sunat kita pelewat sikit. Hari raya Idul Adha ni kenapa nak bagi ruang supaya selesai saja semaya raya tadi kita boleh sama-sama melakukan ibadat korban. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan pada hari ini dapatlah sedikit sebanyaknya kita buat. Mudah-mudahan ada banyak perkara saya beri tadi, saya tak ingat saya dalam kalau tak silap saya dalam 8 perkara saya beri. Jadi kalau kita boleh buat dua pun tak apa dah. Tapi jangan hak 8 perkara kita beri dak setengah tak mampu kita nak buat terpelik lah. Kenapa? Benda yang kita buat dah, tinggal lagi kita ubah kaedah supaya daripada adat kebiasaan kita ni biar menjadi ibadat. So cara paling mudah saya sebut tadi mandi dah, tapi mandi saja. Tapi hari ni insya-Allah mulakan hari kita ni dengan kita bangun, kita niat mandi hari raya supaya kita dapat sunnah, dapat pahala semaya dapat pahala mandi hari raya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sekadar tu sahaja perkongsian daripada saya. Hak mana tak comel tu kita buat jauh. Hak comel rasa ada manfaat, kita pakat-pakat sebar lah. Mudah-mudahan tak sempat lagi masa ni sebelum kita nak semaya raya ni kita pakat-pakat amal. Jadi sekadar tu sahaja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.